Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi kita di kelas yang ke-10. Hari ini 15 Februari 2021, hari Isnin. Okey, baik, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan jangka masa detik, iaitu suatu alat. Ini alat ini namanya jangka masa detik. Okey, yang putih ni yang boleh bergerak ini bila kita tarik, ini namanya pita detik. Okey, apa pentingnya alat ini? Alat ini boleh digunakan di dalam amal untuk mengkaji gerakan linear. Maksudnya kamu boleh kira selang masa, kamu boleh kira hal laju suatu objek, kamu boleh kira pecutan suatu objek menggunakan alat ini. Tapi kita kena analisis secara manual lah melalui titik-titik yang terhasil di atas pita detik ini. Nanti cikgu akan cerita satu persatu. Baik, cikgu akan cerita dahulu alat ini. Namanya ialah jangka masa detik. Apa yang kita boleh analisis melalui pita detik, jangka masa detik ini? Yang pertama, kita boleh tahu selang masa antara dua titik. Okey, sebabkan alat ini dia boleh bergetar. Okey, dia ada macam satu jarum. Okey, jarum macam ini. Contohlah ada ni, dia ada jarum. Okey, jarum ni dia akan bergetar macam mana dulu. Okey, maksudnya dia akan naik turun. Jarum ni di sini adalah okey, ada karbon. Jadi bila ada pita di bawah, dia akan memberi kesan kepada pita detik tadi. Akan ada kita panggil titik-titik lah di sini. Lepas tu dia panggil pita detik. Detik ada dot. Okey. Dan selang masa antara dot-dot itu kita boleh tentukan. Bagaimana kita boleh tahu? Okey. Alat ini, pita detik ini bergetar sebanyak 50 kali. Okey, dia boleh bergetar 50 kali dalam masa satu saat. Wow. Laju dia punya bergetar itu 50 kali. Okey. Jadi untuk kita ni 50 kali sini merujuk kepada frekuensi lah. Dia punya bilangan getaran dalam masa satu saat. Jadi 50 kali. Jadi kita boleh tahu masanya ikut dia punya rumus frekuensi. Okey, frekuensi sama dengan 1/t, 1/tempoh. Lengkap kan? Jadi cikgu pindahlah contoh. Jadi cikgu pindah F pergi sini. Jadi cikgu nak kira T sekarang masa kan? Selang masa tu. Jadi 1/f. Okey, jadi menyebabkan frekuensinya ada 50 Hz ataupun 50 kali tadi. Jadi 1 bahagi dengan 50. Maka kita akan dapat 0.02. Okey, maksudnya kalau cikgu ada pita detik, contoh cikgu ada banyak titik kan? Ada detik-detiknya ni kan? Okey, selang masanya walaupun jauh ke dekat mestilah 0.02 saat. Semua sama, tak berubah walaupun dia jauh. Jauh sekalipun antara dua titik ini, contoh sini dengan sini jauh kan? Ni jauh. Okey, masih lagi 0.02 saat. Sama saja. Tidak berubah. Okey, sebabkan alat ini sudah disetkan kepada 50 kali bergetar dalam masa satu saat. Okey, baik. Yang di bawah ini kita boleh tengok bagaimana kita nak set up eksperimen. Biasanya kita boleh buatlah, kita boleh kira hal laju dan juga kita boleh kira pecutan. Caranya beginilah, pita detik diletak di bahagian ujung landasan dan jangka masa detik, pita detik akan dilalukan melalui jangka masa detik dan sekali diikat dengan troli lah. Logik kan, bila troli ini bergerak ke bawah ataupun menuruni landasan, dia akan menarikkan pita detik ini kan. Okay, bila menarik, logiknya kan, bila tarik, apa yang berlaku pada pita detik ini akan wujud titik-titik ataupun kesan daripada jarum tadi yang ada kertas karbon akan terkena pada pita detik lah. Macam beginilah, senang analoginya. Contohlah, kamu bawa air dalam plastik, air itu plastik itu bocor. Jadi kamu berjalan, bila kamu berjalan akan adanya titisan air kan. Itulah. Begitulah logiknya, lebih kurang lah supaya senang sikit. Maksudnya ada kesannya. Kesan itulah kita boleh analisis. Cuma kelebihan alat ini sebabkan oleh 50 kali dia bergetar dalam masa satu saat. Jadi kita boleh tahu antara selang masa antara satu titik ke titik yang berikutnya adalah 0.02 saat. Tetap tidak berubah.
Okey, untuk lebih mudah faham, kita cuba tengok video ini. Okey, bolehkah tengok video ni? Okey, ni pita detik ah, ni ya, pita detik ni. Bolehkah tengok? Oh, tak boleh play pula video. Okey, dah apa. Okey, kita teruskan lagi. Okey, boleh tengok pula ni video kita tengok di sini. Okey, ni pita detik. Okey, kita tengok bagaimana pelajar ini membuat eksperimen. Yang putih ni pita detik ya. Okey, yang alat menabila ni jangka masa detik. Okey, ni bekalan kuasa dan mesti sambung dengan bekalan kuasa arus ulang alik ya, supaya dia bergetar. Kalau ada terus dia tidak bergetar. Okey, ni troli. Kita tengok di sini kan troli, nampak dia berturun kan. Dia tarik pita detik. Nampak di sini ni pita detik. Okey, ni dalam jangka masa detik diikat dengan troli. Okey, bila kita lepas, okey, dia akan ada kesan titik-titik pada pita detik inilah. Gitu. Makin tinggi landasan, makin laju lah kan. Okey, baik. Teruskan. Baik, contoh kita nak kira. Okay, ni kalau kita tengok sini ada pita detik. Okey, ada pita detik kan, ada satu kepingan di sini. Okey. Dan di sini ada berapa titik? 1 2 3 4 5 6. Okey, contoh ada 6 semuanya. Okey. Bagaimana kamu nak tahu masanya untuk ke 6 titik ini? Dia ada 5 selang. Ada 5. Ada 5 selang tapi ada 6 titik lah. Okey. Jadi kamu nak tahu berapa masa yang diambil oleh pita detik di atas. Berapa masa? Kira masa. Macam mana nak kira masa? Kamu hanya boleh tahu panjang. Kalau sini kamu ambil pembaris, kamu boleh ukur panjang saja kan. Jadi macam mana nak kira masa? Okey, kita ingat balik. Selang masa antara dua titik ini ataupun dua dot-dot itu adalah 0.02. Okey, ingat masanya konsisten. Semua sama. Ini pun sama 0.02. Ini pun sama 0.02. Okey, ini pun sama 0.02. Ini pun sama 0.02. Jadi berapa jumlah masa semua? Kamu tambahlah semua. Jadi masanya okey 0.02 tambah 0.02 tambah 0.02. Okey, tambah 0.02 tambah 0.02. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Maka kamu akan dapatlah berapa semua? Okey. Berapa kita dapat? Kira. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jadi 0.10 kan? 0.10. Okey, saat. Okey, 0.10. Ataupun cara yang senang juga, kamu boleh kira direct. Okey, contoh. Cikgu ambil di sini. Okey, contoh kamu kira selang terus. Ini 1 selang, 2, 3, 4, 5 kan? Okey, 5. Okey, darab kamu tahu satu masanya ialah 0.02. 0.02. Maka kamu akan dapat 0.10 saat. Okey, betul kan? 0.1 saat. Jadi masanya ialah 0.10. Okey, baik. Seterusnya. Contoh, macam mana kita nak kira ataupun kita nak analisis hal laju. Ini contoh dia bagi pita detik. Macam mana kamu nak kira hal laju? Hal laju. Okey, kita tulis rumus hal laju. Ingat lagi ya, hal laju. Okey. Okey, sama dengan V kan? Iaitu sesaran bahagi masa. S di sini adalah sesaran. Okey. Okey, T adalah masa. Okey, baik. Sesaran.
Sekarang kalau merujuk kepada pita detik ialah panjang pita detik. Jadi panjang dari ujung ke ujung sebabkan ini diambil ada 6 selang masa. Okey, jadi sesarannya adalah 18. Hanya melibatkan 18 cm saja pita detik yang kita gunalah. Maksudnya begitu kan. Jadi ambillah 18. Okey, cm lah. Okey, dapat cm. Cm ni unit lah sebab tak jarang kita guna meter sebab kita guna cm supaya biasa kita ukur guna pembaris biasa kan, cm. Okey, nak guna meter pun boleh, tukar sajalah kepada unit meter. Okey, bahagi 100. Okey, baik. Oh, masalahnya masa. Nah, masa. Macam mana nak kira masa? Okey, masa kamu tengok di sini. Okey, dia ada berapa selang? Ada berapa selang masa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti mana cikgu buat tadi kan senang, kita buatlah 6. Kamu tahu masa antara satu selang ini adalah 0.02 kan. Jadi 6 darab 0.02 ataupun 0.02 tu ada 6 kali. Jadi masalah sama je. Okey, lepas tu ambil kalkulator, tekan. Jadi dia dapat berapa? 150. Okey, cm S negatif 1 ataupun cm per S. Okey, dapatlah, itulah jawapannya. Senang saja. Okey, baik, seterusnya. Okey, tengok sini ada jawapannya kan. Okey, baik. Sekarang kita nak belajar menghitung pecutan. Bagaimana pula kita boleh analisis pecutan? Kalau troli itu menuruni landasan, okey, berapa pecutan? Kita sudah boleh kira hal laju kan. Jadi, secara logiknya, bila ada hal laju, bila ada perubahan laju, bila ada masa, kita boleh kira pecutan. Okey, ingat balik yang minggu lalu. Pecutan tu apa? Okey, cikgu tulis dahulu rumah pecutan. Pecutan. Okey. Okey, simbolnya adalah A ya, iaitu V tolak U bahagi T. Okey, ingat balik V itu apa? V ialah hal laju akhir. Okey, cikgu tulislah. Okey, kamu sudah lupa kan hal laju akhir. Okey, U ialah hal laju awal. Okey. Dan T adalah perubahan masa. Ingat baliklah, cikgu ulang ni. Okey, jadi kita akan guna satu-satu lah. Okay, kita akan guna. Okey, baik. Jadi untuk rumus ini kita kena kira lah sebab semua tiada kan di sini. V-nya hal laju akhir pun tiada, hal laju awal pun tiada, ada perubahan masa pun tiada. Jadi hanya dibagi ialah panjang 3.6 cm untuk masa yang selang masa yang ketujuh dan selang masa yang pertama ialah 1.2 cm. Jadi ada maksudnya kan, kita boleh guna. Okey, baik. Sebelum nak jawab soalan ini, kita kena pandai tengok. Okey, tengok apa? Tengok arah gerakan. Nampakkah? Arah gerakan di sini. Maksudnya pita ini bergerak dari kiri ke kanan. Dari sini. Begini dia bergerak. Bila bergerak begini, ini hujung kanan dengan hujung kiri, yang mana sampai dulu logiknya? Ini kan? Ini sampai dulu kan? Ni, logik kan? Di sini kan? Di sebelah kanan. Kita kan tarik belah sini. Okey, bila sampai di sini, yang hujung sekali ni kita boleh anggap dia adalah hal laju awal lah untuk selang masa ini. Yang dibagi panjang ini, 1.2 cm ini dengan masa kita boleh kira hal laju awal. Jadi, ini ingatlah arah gerakan ke kanan, jadi yang kanan dulu sampai ini akan jadi U. Iaitu hal laju awal dan automatiklah yang belakang ini akan jadi V, iaitu hal laju akhir. Okey, baik. Jadi cikgu akan kira sekarang. Kira yang senang dulu. Hal laju awal. Okey. Hal laju awal iaitu simbolnya adalah U. Okey, baik. Cikgu buat Okey, rumus hal laju sama iaitu sesaran bahagi masa. Okey, sesaran. Ini sesaran. Kamu lupa di sesaran. T adalah masa. Okey, baik. Jadi sesarannya ialah panjangnya. Berapa panjang di sini? 1.2 cm. Panjang pita detik yang kita rujuk lah untuk selang masa ini. Kenapa cikgu tak ambil yang lain cikgu? Tidak diberi dalam soalan. Macam mana kalau dia bagi tak ada masalah. Boleh pilih mana-mana saja. Masalah sekarang dia tidak bagi. Okay. Jadi 1.2 bagilah. Okay. Dia sudah bagi jarak antara titik pertama dan titik kedua 1.2 cm. Dan selang masa ni kamu tahu ke tidak? Ingat balik? Tahu kan? Iaitu 0.02 saat. Jadi masa mesti sama saja antara dua titik ya.
0,02. Jadi, kamu bahagi, kamu akan dapat adalah 60 cm. Okey, per saat. Mesti ada per saat lah sebab ini adalah laju. Okey, ini selesai sudah U. Kira lagi laju akhir. Okey, kita kira laju akhir. Laju akhir. Okey, iaitu V sama juga S per T. Okey, cikgu buat laju sikit lah. Kita ambil saja sasaran yang akhir ni ialah panjang yang terakhir itu ialah 3.6 dan masa masih lagi sama iaitu 0.02. Ingat yang awal tadi 0.02. Jadi kamu akan dapat 180 cm S negatif 1. Okey, selesai sudah V. Tinggal lagi apa ni? T belum kan? Okey, kita kira T. T ialah perubahan masa. T ialah perubahan masa. Perubahan masa. Okey. Perubahan masa. Sekarang berapa selang masa yang ada? Cuba tengok balik. Berapa selang masa yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 selang masa. Okey, 7. Buatlah 7. Okey. 7 kan? Perubahan. Tolaklah dengan 1. Okey. 7 akhir tolak dengan yang awal. Jadi 7 tolak 1. Okey. 7 tolak 1 tu perubahan. Okey. Selang masanya adalah 0.02. Mesti darab 0.02. Ataupun senangnya di sini kak ada 6 lah. Logiknya kan 7 tolak 1 6. Jadi ada 6 selang masa. Logiknya lah. Okey, jadi kamu akan dapat di sini ialah berapa kamu dapat? 0.12 saat. Okey. Baik. Ini adalah selang masa. Ataupun 6 selang masa. Begitu. 7 tolak 1 kat 6. Maka bila sudah dapat begini, kita akan masukkan dalam rumus asal kita. Okey, cikgu buat sekali lagi. Okey, A V tolak U per T. Okey, maka kita ambillah V kita di sini ialah 180. Dan kita tolak dengan U adalah 60. Dan kita bahagi dengan masa adalah 0.12. Okey, jadi untuk selamat, biasakan diri kamu yang atas ni buat kurungan, yang bawah juga buat kurungan. Bila ada pecahan kan, senang. Jadi bila kamu tekan kereta, maka kamu akan dapat 1000. Okey, cm S negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab ini adalah pecutan. Okey. Senang kan nak buat? Okey, baik. Okey, ini jawapan sudah. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh jawab ini sama sahaja apa yang cikgu jelaskan tadi dan kamu boleh cuba jawab untuk soalan 1 dan 2. Selamat mencuba.